اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Azhar Ghazali dan saya Ustaz Abdullah Khairi UAK dalam rancangan Labbaikallah. Alhamdulillah kita masih lagi Ustaz berada di hari tasyrik. Umat Islam masih lagi berpeluang untuk berebut melakukan ibadah korban. Jangan lepaskan peluang ini. Satu ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali je. Waktu lain tak boleh buat. Baik Ustaz. Kita juga mengalu-alukan para penonton yang mengikuti kita di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah. Dan yang penting boleh kongsikan momen video dan gambar haji anda di Instagram #Labbaikallah2021. Dan pesanan dia Ustaz. Dan jangan lupa yang menyaksikan secara live di Facebook, anda tolong share ramai-ramai. Kerana apa? Mungkin ini saham kita di akhirat. Baik. Kita nak masuk syurga. Mungkin ada di kalangan kita, tekan aja dalam Facebook kita kena share. Allah dapat manfaat daripada program Labbaikallah. Malam raya ni sambil-sambil bakar sate kan. Kita share program daging kita. Daging banyak. Tonton bersama. Baik. Insya-Allah. Baik Ustaz. Kita masih membicarakan tentang topik haji. Kita dah selesai tentang wukuf Arafah, mabit, kita dah melontar dan kali ini Ustaz, apa selepas haji? Tapi Ustaz sebelum tu, kita hari ini nak bersama dengan kawan baik UAK. Juga guru saya. Siapa Ustaz? Ya, kita bersama dengan sahabat baik saya, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lama tak jumpa. Apa khabar? Ya Allah. Rindu untuk makluman para penonton sekalian. Datuk Dr. Izhar Arif ini sahabat saya, bertemu kami di mana? Di Madinah. Betul, Ustaz. Bersama dengan Ustaz Haslin. Itu kan kita bersama Ustaz Haslin. Alhamdulillah kami bincang untuk kita bersama masa tu untuk keluar forum. Alhamdulillah meletup Ustaz. Masya-Allah. Allah. Momen tu tidak dilupakan. Cuma Ustaz, saya nak tanya dekat Dr. Izhar Arif lah Doktor. Apa rasa Doktor? Nampak macam tak makan tua lah Doktor. Aduh. Jangan puji lebih. Allah. Okay. Saya tak makan tua ni bukan apa. Sebab bila saya duduk dengan Ustaz Allah Khairi, dia orang tua, saya nampak muda. Tarik balik yang hormat tarik balik. Baik. Saya minta maaf yang bawa. Ustaz, kita tahu Ustaz sangat agresif bila sebut tentang tanah haram ni. Memang Ustaz sangat sensitif. Ustaz memang bersemangat walaupun Ustaz letih dengan komitmen di universiti, tetap Ustaz akan sahut sebagai mutawif membimbing jemaah haji dan umrah. Mungkin Ustaz boleh share dengan kita penonton di Labbaikallah. Lama kita tak pergi. Setahun lebih dah Ustaz kita tak pergi ni. Kenangan Ustaz, sila. Ustaz Azhar, sebenarnya pengalaman yang tak dapat kita lupakan dalam hidup ini tak lain dan tak bukan pastinya apabila kita berada di tanah suci Mekah. Betul. Sama ada di Mekah ataupun di Madinah. 2 tahun tuan-tuan dan puan, kita biasa menunaikan ibadah umrah. Kita menziarahi Nabi Muhammad SAW. Kita melaksanakan ibadah tawaf dan sebagainya. Setiap kali kita sampai tempat-tempat macam tu, kita akan rindu. Apatah lagi di musim haji. Betul. Tadi saya tengok video Salah, Masya Allah, sangat
sedih. Saya tengok macam mana orang berdoa dekat pokok. Itu keadaan yang semasa kita berada di padang Arafah. Ya, kemudian kita duduk dekat Mina. Betul. Allahu Akbar. Masa tu kita dapat rasa betapa kerdilnya hidup kita ni. Betul. Ya. Kita duduk bawa jemaah, kita duduk dengan jemaah tanpa melihat kepada pangkat, jawatan. Kita duduk dekat tepi jalan tu. Allah, Duduk tepi jalan ramai-ramai sementara nak tunggu baling jamrah. Allahu Rabbi. Jadi itu sebabnya kenangan yang tak dapat saya lupakan adalah kenangan ketika menunaikan ibadah haji. Kenangan kita berada di kota Mekah, Madinah dan juga tempat-tempat yang mustajab doa. Jadi itu sebabnya saya akan sebab bila kali tengok Kaabah, tengok Madinah, tengok tempat-tempat manasikul hajj, memang akan menyebabkan hati kita rasa sedih yang teramat sangat. Allahu Rabbi. Ustaz, kita dah setahun lebih dah, kan? Mungkin dalam hati kita ni memang tempat yang terbaik adalah bumi Mekah, bumi Madinah. Tapi Allah tak pilih kita sekarang ni kerana COVID-19 ni. Azam Ustaz lah, jemaah haji kita yang ada 263 orang daripada Malaysia yang duduk di Mekah boleh dapat menunaikan haji, Ustaz. Alhamdulillah, selesai dah kerja. Selesai dah kerja mereka. Ni kita yang tak dapat ni, Ustaz. Ustaz cerita sikit bagi semangat kami ni yang tak dapat ni, jemaah kita yang duduk menunggu ni, Ustaz. Macam mana? Tuan-tuan dan puan, ibadah haji ni bukanlah suatu benda yang kita boleh capai dengan mudah. Betul. Ia satu lambaian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita ni nak menyahut lambaian Allah Taala. Betul. Ada kala Allah buka jalan untuk kita pergi, tuan-tuan. Betul. Ada orang dia ada semua, ada duit, ada kekayaan, ada segala-galanya, tapi dia tak nak pergi. Ada yang semua lengkap. Pakai pakej yang paling mahal, tapi bila nama naik dia boleh tolak, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hari ini yang sepatutnya menunaikan haji pada tahun ini, yang mungkin dalam kalangan kita yang menunaikan ibadah umrah pada bulan-bulan yang lain tak dapat pergi, anggaplah ini salah satu daripada dugaan Allah kepada kita. Betul, Ustaz. Saya, tuan-tuan, memang nak pergi sangat. Kalau ingat, kita akan rasa sedih yang teramat. Betul. Saya kalau tengok Kaabah, tuan-tuan, memang Ustazlah, memang saya akan jadi sedih lah. Memang saya sedih sangat-sangat. Saya rasa sayu. Sebab itulah tempat yang menenangkan bagi saya lah. Betul, Ustaz. Teringat di awal pagi, Ustaz, lepas balik subuh kan, kita lepas sarapan, kita turun bawah, macam mana suasana dia tu tak boleh nak dibayangkan. Betul. Tenangnya, kita pergi tawaf waktu duha, Allahu Rabbi. Allah. Itulah satu kenangan yang tidak akan dapat saya lupakan. Tambah-tambah kalau macam ni hari kedua tasyrik, ya, kita dapat bayangkan macam mana suasana kita kat sana, Ustaz. Betul. Kita on the way, tidur dekat kemah, makan Maggi, lepas tu Allah. kita pula orang kata apa, duduk tanya soal jawab hukum, berzikir, kemudian menunaikan lagi melontar jamrah dan sebagainya. Memang kenangan yang tak dapat dilupakan, Ustaz. Ustaz. Saya ingat lagi kali pertama saya mengerjakan ibadah haji, masa tu bertugas dengan media. Saya jumpa Ustaz dekat satu hotel, kalau Ustaz ingat saya lagi lah. Saya ingat. Masa tu saya macam budak-budak sikit kan. Saya nampak Ustaz masa tengah dekat kita menghampiri hari wukuf di Arafah. Masa tu Ustaz dengan Kak Abi Fana. Betul, Ustaz? Di satu hotel, Ustaz dengan jemaah sibuk lain jemaah. Saya nampak Ustaz bertenaga. Dan mungkin Ustaz, ialah kita selesai dah ibadah haji untuk tahun ni. Kita berharap tahun akan datang jemaah kita dapat mengerjakan ibadah haji. Mungkin Ustaz ada pesanan macam mana nak kekal momentum, macam Ustaz bertenaga, semangat sebagainya, Ustaz. Okey, untuk ada kekuatan masa menunaikan ibadah haji dan umrah, tambah-tambah di tahun-tahun akan datang, tuan-tuan dan puan, pertama sekali kita kena banyak berdoa pada Allah Taala. Betul. Ada orang dia berjaga bukan main, makan vitamin apa semua, tapi sampai time wukuf dia sakit. Allahu Akbar. Allah nak uji sungguh. Betul. Tapi ada orang dia jaga, alhamdulillah, dan dia berdoa pada Allah Taala, Allah bagi dia menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Nombor 2, jaga kesihatan. Banyak minum air, ikut arahan-arahan doktor, ikut arahan mutawif, ikut arahan tabung haji. InsyaAllah kita akan selamat daripada sebarang jenis penyakit ketika kita melakukan ibadah haji. Itu yang paling penting lah. Bagaimana kita nak tanamkan azam tu untuk dapat pergi haji, Ustaz? Kita ada lagi setahun, Ustaz, kan? InsyaAllah mungkin kita
azam kita. Azam kita. Azam ni tak lain dan tak bukan, ya, kita selain daripada kita nama kita sudah ada, nama kita mungkin akan ada tahun depan. Azam yang paling penting kena letak dalam diri kita ni, kita kena letak, katakan bahawa kalaulah aku dapat pergi, aku nak buat ibadah haji ini sebaik-baik mungkin. InsyaAllah. Itu yang paling penting. Kena letak dalam hati. Bila sampai waktunya, kita akan menangis bukan saja di Mekah. Kita sampai di tabung haji, di airport KLIA saja kita sudah mengalirkan air mata. Betul Ustaz, betul. Allah, saya kenal sangat sahabat baik adinda saya ni. Ya, Ustaz. Kami berada di bumi Mekah, Madinah. Kalau dia menangis, saya tetap menangis. Kalau saya menangis, dia menangis. Dia teriaklah. Sebab apa? Jiwa kami ni serasi. Kan, kita mengenal sangat. Dan Ustaz Dr. Izari, untuk maklumat tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, ini sahabat yang terbaik ketika saya susah. Inilah orang dia. Saya pernah hidup dalam keadaan susah. Inilah orang dia yang tolong saya. Ketika mak tapi saya dalam keadaan teruk. Inilah orang yang cari derma. Sebab tu Ustaz Azari tak ada sebut tuan-tuan. Inilah sahabat terbaik saya dunia akhirat. Sebab tu kami kawan rapat, kami kawan baik. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu dia dengan sahabat dia. Allah Mungkin apa yang boleh saya sebutkan pada Ustaz dan Dr. Ya. Zahar, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan. Allah Yashhadu akbar. ba'dhan. Orang beriman sebab orang beriman umpama bahan binaan. Engkau batu, aku simen, yang ni pula pasir, ini pula besi. Dan Ustaz, dia Dicantum. profesor, dia datuk, doktor. Ya, Ustaz. Hebat, tapi dia boleh duduk bersama dengan kami. Dia boleh duduk kan sama dengan kita. Dia tak ada pangkat. Inilah orang yang hebat. Kita kena ambil contoh orang macam ni tuan-tuan, sahabat baik. Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami. Meminta bandar. Sangat baik untuk Terima kami. kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Penonton sekalian, saya pun rasa terharu dengan hubungan hati dan kalau tadi dapat kita sebutkan Ustaz Allah menyebut pertemuan mereka di Madinah Al-Munawwarah, dan saya percaya tuan-tuan juga penonton yang pernah sampai ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah tentu ada sahabat yang tuan-tuan berkenalan di sana akrab sampai ke hari ini. Baiklah, insya-Allah kita akan terus membicarakan apa selepas haji. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Selepas ini insya-Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menghayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensanna tu kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang kepala orang tu.
Alhamdulillah bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Saya teringat tulisan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki yang menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Wardi. La taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sa'ala darbi wasal. Pesanan ratusan tahun tapi memberi makna yang mendalam. Apa katanya? Jangan kamu katakan tidak ada tok guru untuk kita nak belajar. Tidak ada madrasah untuk kita nak belajar. Betul. Tapi siapa yang berjalan, yang mencari kebaikan, mencari keilmuan akan memperolehinya insya-Allah. Dan kita saksikan tadi ikhlas. Itu je saya nak sebut. Ikhlas yang menjadikan hubungan Ustaz UAK dengan Dr. Zaharif. Bagi saya sangat terharu dengan hubungan Minta hati maaf mereka. tuan-tuan para penonton kan. Tak boleh nak Kawan cakap baik tadi. tak boleh nak cakap tadi. Tak Sebab boleh apa? nak Sahabat baik saya ini bukan ada hubungan silaturahim. Tak ada. Saya hanya mengenalinya di Mekah. Itulah dia kata hebatnya. Dia pangkat yang besar. Kan Profesor Madya Datuk saya siapa? Tapi boleh jadi kawan. Kerana apa? Kerana kawan ni tuan-tuan bila kita jumpa kita tak menyusahkan orang. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita, jumpa tahu ni nak hutang aku ni. Ni nak. Tapi kita jumpa dia dalam keadaan hati tenang. Betul. Itu sahabat yang baik. Ini yang kita maksudkan perhubungan, perjumpaan Selepas sebelum haji. daripada haji Ya, dan dan apa selepas haji. Betul, ada orang yang pergi haji tak kenal pun, balik jadi rakan karib, jadi kawan baik. Allah, ada yang menemukan jodohnya anaknya dengan anak. Masya-Allah. Jadi sampai tak bila besan. Tuan-tuan mempunyai yang dikasihi. Itulah hebatnya ni dikatakan amalan apakah selepas haji. Baik Ustaz, insya-Allah seperti mana biasa. Belum. Share dulu. Tuan-tuan, tolong. Share ramai-ramai dalam Facebook. Okey, insya-Allah. Okey. Baik tuan-tuan, seperti mana biasa kita nak bersama dengan pentadabbur kita pada malam ini Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz, siap Terima kan? kasih. Sihat. Alhamdulillah. Ustaz Azhar, alhamdulillah. Ustaz, sekarang ni duduk di mana ni? Rumah di mana ni? Rumah di Kajang. Oh, Ustaz, Kajang. Alhamdulillah. Macam berada di library Ustaz. Itulah macam library tu. Wallpaper ke Ustaz? Jom, betul. Amboi Ustaz. Wallpaper. Ini betul-betul. Ustaz apa nama dah Pengalaman. pernah sampai ke Tanah Haram Ustaz kan? Betul. Mungkin sebagai sebelum kita mulakan tadabbur kita mungkin Ustaz boleh share sikitlah pengalaman Ustaz pernah sampai ke Tanah Suci Ustaz insya-Allah. Saya ni tak banyak pengalaman sangat. Saya tak pergi haji lagi. Memang nak sangat pergi tapi umrah adalah sekali. InsyaAllah. Satu peristiwa terjadi di mana sekumpulan orang sa'i daripada Turki. Ya. Orang tua-tua belaka. Tetapi lagi laju daripada aku. Dia punya maraton tu, dia punya laju semangat. Allah. Kat situ saya belajar Ustaz macam mana orang Turki ni jaga pemakanan depa, macam mana mereka memilih makanan. Dan kebetulan Ustaz, saya ada 5 kali lah pengalaman pergi Turki ni. Memang tak boleh masuk dengan sarapan breakfast diorang. Memang tak biasa dengan budaya makan minum diorang. Sebab apa Ustaz? Tetapi rupa-rupanya ya. Sebab apa tu? Sebab makan sayur, makan kita tak boleh pergi, tak ada budu. Budu tak Kita orang budu. Aduh. Ini hikmah rukun, ini hikmah rukun Islam kelima barangkali Ustaz kan, kita belajar daripada orang lain. Apa hok tak ada di negara kita ni, khususnya makanan-makanan berkhasiat ni lah. Betul. Wallahu a'lam Ustaz. Betul je lah. Pandai Ustaz berjenaka Ustaz. Jadi Ustaz insya-Allah silakan kita dengan tadabbur kita. Ayat apa tu? Silakan Ustaz. Ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 201. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Jadi saya minta izin daripada Dr. Abdullah Khairi, guru saya, Imam Muda Azhar, juga guru saya pada malam ini. Barakallahu fiik. Untuk kita tengok ayat ini, Alhamdulillah. Ayat ini untuk makluman semua para penonton Labbaik Allah adalah ayat yang menceritakan tentang 3 kumpulan manusia selepas haji. Kita duduk di mana? Mudah-mudahan kita kumpulan yang ketiga. Cuma risau kalau kita di kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kalian telah selesai menunaikan manasikul hajj, ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka hendaklah banyak-banyak mengingati Allah
sebagaimana kamu pernah banyak mengingati ibu bapa kamu, nenek moyang kamu, atau lebih banyakkanlah mengingati Allah. Baik, ini kumpulan yang pertama, Ustaz Abdullah Khairi dan Imam Azhar. Kumpulan yang pertama ini adalah mereka yang habis sahaja haji, kata ulama tafsir, mereka akan berkumpul di Mina, sebahagian berkumpul di Pasar Ukas, sebahagian berkumpul di Pasar Marjanah, Dhul Majah. Ada banyak bazar, ada banyak pasar. Mereka berkumpul lepas haji ni bukan sekadar nak bersembang kawan-kawan, seronok jumpa, tetapi untuk bersyair, berpidato, menyatakan Datuk saya banyak jasa pada orang Arab ni. Datuk kamu tak ada jasa. Jadi mereka berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Sehingga ada manusia mana tak ada nama-nama besar dalam keturunan dia ni, terpaksa berdiam diri. Orang hina dia. Jadi ini perbuatan berbangga-bangga dengan keturunan yang tidak sepatutnya berlaku selepas haji. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu ni, memang ada kumpulan ini semasa musim haji, iaitulah sebelum pembukaan Makkah. Iaitulah haji masih lagi jahiliyah, dan orang menggunakan platform haji ini bukan untuk beribadah, tetapi lebih kepada untuk berbangga-bangga dengan saya kumpulan ini. Dan lepas haji boleh kelihatan macam mana mereka berbangga-bangga dengan kepuakan ni. Jadi pengajarannya, kita bila haji, semua pakaian ihram sama-sama, tua, muda, kaya, miskin sama belaka, jadi tak ada sebab lepas haji nak rasa bangga lagi. Betul. Sampai nak kata kumpulan saya lebih baik daripada kumpulan awak, atuk saya lebih banyak jasa daripada atuk awak. Jangan begitu, na'udzubillah. Masya-Allah. Kumpulan yang kedua, Ustaz Abdullah Khairi dan Imam Muda Azhar, Allah sebut pada ayat seterusnya, iaitulah wa minan nas, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebahagian mereka pula ada yang berdoa, wahai Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak mendapat bahagian apa-apa. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua ni dia baik sikit, Ustaz. Dia berdoa lepas haji. Banyak berdoa lepas haji. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, mereka adalah kumpulan Arab Badui yang dalam doa-doa mereka, mereka minta tanah jadi subur, hujan biarlah banyak turun, keturunan biarlah banyak baik-baik, lagi kambing kalau boleh biar banyak-banyak. Semuanya keduniaan semata-mata. Jadi rupa-rupanya lepas haji sekalipun, orang tu banyak berdoa, tetapi doanya sangat-sangat keduniaan. Hanya meminta perkara-perkara keduniaan. Tidak ada langsung dalam doanya itu permohonan agar selamat di akhirat. Masya-Allah. Allahumma la taj'alna minhum. Dan akhir sekali Ustaz, adalah kumpulan yang terakhir, Allahumma ja'alna minhum. Iaitulah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni kita hafal belaka. Betul. Tetapi rupa-rupanya dia ada kena mengena dengan kayu ukur seseorang yang hajinya mabrur. Di mana dalam doanya dia meminta dunia. Betul. Dia juga minta akhirat. Maknanya dia minta supaya Allah beri saya kesihatan. Dunia tu. Betul. Minta kesihatan. Tapi kesihatan untuk lebih baik beribadah. Betul. Tengok dia kait dengan akhirat. Ya Allah, beri saya unta kambing banyak-banyak. Supaya saya punya nilai zakat tu lagi besar. Betul. Lebih besar jumlah orang miskin dapat manfaat. Jadi dia jadikan dunia ni di tangan. Tetapi akhirat hak di hati dia. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita dalam kumpulan yang ketiga lah Ustaz, insya-Allah lepas haji. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Masya-Allah Ustaz Syahri. Masya-Allah. Saya kut itu. Jadikan dunia di tangan, tetapi akhirat di hati. Oh hebat Ustaz, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Syahri. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz. Barakallahu fiik. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Baiklah Ustaz.
Satu penjelasan yang saya fikir sangat kena dengan perbincangan kita, apa selepas haji. Dia tafsir satu-satu ayat tu. Betul Ustaz. Oh. Apa selepas haji? Ya. Tiga kelompok. Tiga kelompok, macam mana kelompok yang menjadikan kemegahan diri, Betul. kelompok yang hanya mengutamakan kepentingan dunia dan kelompok yang mengutamakan dunia dan akhirat. Bila Inilah. lepas ada orang macam tu, bila dah lepas dia tu, habis haji dah selesai dah, maka dia akan kembali semula seperti normal. Aku ialah Datuk. Aku dia mula dah kan. InsyaAllah. Ada orang macam tu, ada. Kita Aku lebih mengharapkan baik daripada kau. Ustaz, kita mengharapkan insya-Allah para jemaah kita, para jemaah yang dapat mengerjakan haji pada tahun ini dapat seperti mana golongan yang ketiga, dan kita juga akan berpulang mengerjakan ibadah haji dan jadi seperti golongan yang ketiga yang mengharapkan kebaikan dunia. Kebaikan dan akhirat. dunia tapi untuk akhirat. Al-dunia mazra'atul akhirah. Masya-Allah. InsyaAllah. Hebat, tuan. Ustaz, kita Tolong. nak berbicara lagi Ustaz, berkenaan dengan apa selepas haji ni Apa Ustaz. selepas haji ni? Sebenarnya nampak macam simple Ustaz. Apa selepas haji simple. Tapi berapa ramai orang yang gagal kerana tidak ada perbincangan atau muhasabah daripada awal. Betul. Akhirnya dia hanya membawa pulang title. Marah orang tak bagi dia haji. Haji. Tapi itulah yang kita kena faham sebenarnya. Betul. Apa selepas haji. Betul. Baik. Ustaz, Ya. kalau kita tengok keadaan sekarang Ustaz, jemaah kita yang berada di Tanah Haram, mereka ada yang buat nafar awal, Ya, nafar ada awal. yang buat nafar sani, ada yang buat tahallul awal, tahallul sani. Kadang-kadang kita tertanya Ustaz, apa benda tu Ustaz? Betul. Kan? Jadi secara ringkasnya kita faham. Kan? Sebab ada penonton kita yang ada tanya, yang tertanya, tanpa nafar, tanpa tahallul ni kan. Okey, baik. Ada yang nampak sebut nipas pada. Nipas awal. Ada. Jadi untuk maklumat betul. penonton semua, bila betul. sebut kata nafar ni, maknanya seseorang itu dia memilih untuk keluar daripada Mina lebih awal. Itu maksud Betul. nafar awal. Kan? Kalau kita pilih untuk buat nafar sani, maknanya kita tunggu sehingga selesai hari Sehingga tasyrik, selesai. baru kita keluar daripada Mina. Ya. Itu nafar. Satu lagi tahallul awal, tahallul sani. Tahallul awal ni maknanya dia menyempurnakan dua daripada tiga rukun haji yang merangkumi tawaf, tawaf Baitul dan juga sa'i bagi yang belum sa'i, kemudian melontar di Jamratul Aqabah dan tahallul. Maknanya dia buat dua daripada tiga ni, dia dah boleh memakai pakaian biasa. Gugurkan yang berjahit tadi lah. Tetapi dia masih lagi belum boleh nak berkahwin, nak jadi Sama juru nikah isteri, ke, bersama isteri, muqaddimah persetubuhan dan sebagainya, itu tak boleh lagi. Tetapi bila selesai ketiga-tiga ni dipanggil tahallul tsani, barulah dia boleh melepaskan dirinya daripada ihram seluruhnya. Bila ada orang dia buat tahlul sani, dia pening juga kan. Dia pening juga. Balik-balik dia bersama dengan isteri dia. Allahu Akbar. Seekor unta. Seekor unta. Tapi ingat bila kita buat tahlul sani, tadi tahlul awal, tahlul sani, maka clear semua. Clear semua. Bila clear, sebab tu perlunya kepada ilmu, kefahaman dalam kita nak buat haji. Bila ada ilmu, insya-Allah kita akan sempurna, kita akan Allah, suatu kepuasan dalam diri kita, masya-Allah. Betul insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak berbicara lagi tapi kita nak rehat Ustaz. Ambil nyawa Ustaz. Ambil nyawa Ustaz, Apa insya-Allah. selepas haji? Apa selepas haji? Insya-Allah. Kita kembali selepas ni, jangan ke mana-mana. Share ramai-ramai. Apa selepas haji? Oi, jom. Assalamualaikum, saya Ibi Fana. Bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang kita letak bako kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat jiran. Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Hailah ikan gelisa arwana. Baru aku faham kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Ataupun PKP, tak apa, kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang.
Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarange PKP. Sarange itu maksudnya apa? Oh, ini Love you. Sayang kamu PKP. Sarange jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya-Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sahut seruanmu ya Allah. Terima kasih ibu ayah, abang kakak, pak long, mak long di kampung, di pekan yang setia menanti, melihat, menonton Labbaik Allah juga di Jangan laman lupa di Facebook, tolong share ramai-ramai. Alhamdulillah. Saya duk jawab ni. Saya duk hantar, duk kata like, komen anda. Alhamdulillah, yang terbaiklah. Banyak yang terbaik, bagi semangat, bagi motivasi pada kami untuk meneruskan lagi. Mana Ustaz, kita rasa kita malam raya tak bersendirian lah Ustaz. Betul lah. Tapi Labbaik Allah ni diteruskan lagi. Tapi tahun depan lah, jangan tiap-tiap bulan Labbaik Allah. Mana ada lagi dah. Okay. Tapi insyaAllah tolong share. Betul, insyaAllah. Baik, kita masih membicarakan apa selepas haji. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh UAK dan Dr. Izzah tadi. Kata kunci yang saya nak sebut di sini adalah ikhlas. Sebab apa? Ikhlas itu akan menjadi penanda aras kepada haji kita. Betul. Sama ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya. Betul Ustaz? Betul. Bila sebut tentang ikhlas ni, nak urai sikitlah. Panjang pun tak apa. Sila. Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, para penonton sekalian, ikhlas ini kata Imam Al-Ghazali, dia terbagi pada 3 Ustaz. Pertama, 3 tahap lah. Tahap pertama, ikhlas tahap hamba. Allah. Cuba tengok, hamba macam mana? Hamba ni maksud dia tak dibayar. Hamba kita bekerja kerana apa? Dipaksa. Apakah kita buat haji ini kerana dibayar oleh mak ayah kita ataupun disponsor ataupun kita sifat-sifat cukup ada pergi kerana sebagai hamba aja. Maksud dia maksud dia kira sunat-sunat tak payah buatlah. Kira selesai sudah. Macam tu. Tu apa Ustaz? Tu. Bukan ni tebalan ni. Minta maaf dah, saya memang suka musik UAK sikit. Teruskan. Hang kacau aku. Okey Ustaz. Yang kedua, malam raya kita santai-santai. Santai. Yang kedua namanya ikhlas tahap pedagang. Tak pedagang maksudnya apa? Pedagang dia berniaga nak lava, nak untung. Ada orang buat ibadat kerana apa? Kerana nak pahala semata-mata. Okey, aku solat di Masjid Haram 100,000. Kan di Masjid Nabawi 1,000. Balik-balik tak semayang dah. Allah. Tahu kenapa? Kerana banyak pahala. Ini silap. Kita buat kerana apa? Ada yang terakhir, tahap kekasih. Masya Allah. Kekasih macam mana? Kita cakap dengan kekasih kan. Assalamualaikum. Allah, lama tak jumpa. Kasih kan. Lain macam rasa. Lain macam. Jangan. Kita bagi cincin, bukan minta sesuatu. Kita bagi cincin dengan keikhlasan. Masya Allah. Kita tengok tapak kasut dia, kita rasa kasih. Kita tengok sahabat kita kan, tengok serban pun rasa sayang dah. Allah. Macam itulah kita buat haji, buat kerana kekasih.
Inilah keikhlasan yang tak ada tolak banding, bukan kerana nak dapat ganjaran, bukan kerana terpaksa, tetapi kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kekasih kita berjumpa di Baitullahil Haram, berjumpa dengan kasih kita Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Betul. Jadi mungkin boleh kita ambil iktibar juga daripada hadis Nabi SAW yang menyebut man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Siapa yang banyak bercakap, cakap perkara yang tidak ada kebaikan, maka orang itu akan terjebak dengan kesalahan. Allahu Akbar. Macam kata saya tu. Kita ambil iktibar Ustaz. Oh, Bukan kata Ustaz, kita katakan saya. Jadi waman saya cakap banyak ya, dia hantar baca hadis lah. Tengok. Jam tuan-tuan. Silakan. Waman kasasa qatahu, cakap benda yang kebaikan tak ada salah Ustaz. Ni cakap benda tidak ada faedah kan, cakap benda merapu yang saya nak sebut ni Ustaz. Sebab kadang-kadang menjadi kebiasaan bagi para jemaah haji, hatta diri kita sendiri Ustaz. Balik je haji kerja nak cerita. Aku pergi kedai tu dapat beli ni, aku itu dapat ni. Maknanya nak cerita pengalaman. Sebenarnya ada benda yang kita boleh bercerita, ada benda yang kita perlu kita simpan untuk diri kita sendiri. Dan disebut juga sambungan tadi Ustaz, wa man kasasaqatahu, siapa yang banyak salah, qalla haya'u, akan kurang sifat malunya. Wa man qalla haya'u, siapa yang kurang sifat malunya, dia tak ada rasa malu. Masih lagi nak bercerita, nak besarkan diri, aku dapat cium hajar aswad, aku dapat melontar tak ada siapa ganggu aku, sebagai contoh. Maka apa akan menjadi? Qalla wara'u, akan kurang sifat wara'nya. Wara' ni sifat yang sangat mahal, yang perlu ada bagi orang yang beriman. Dengan sifat wara' dia mampu menjaga mana yang syubhah, mana yang tak syubhah. Ada orang dia nak wara' tu maksud dia pakai serban, pakai jubah, jalan macam tu. Tu wara'. Ingat tak Ustaz sebut tadi, yang menjauhi benda syubhah, benda yang tak elok, benda yang haram, itulah yang wara'. Betul. Ada satu cerita. Ya Ustaz. Cerita ni saja untuk santai malam raya ni. Saya tengok dalam komen di penonton kita di Facebook, ramai depa nanti cerita daripada UAK sebenarnya. Oh juga. Jadi Ustaz kena jangan ke mana-mana. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat saya ni, dia belajar bahasa Arab. Jadi preparation nak pergi ke Mekah. Belajarlah kalimah-kalimah simple-simple ni kan. Jadi dia ingat orang Arab tak boleh cakap Arab yang berniaga tu. Dia ingat tak boleh cakap. Jadi dia pun try lah kan. Dia pergi kat kedai yang jual barang tu sebelum nak pergi Madinah shopping. Ni shopping dulu. Dia pergi ya akhi. Oh, hebat ni. Ya akhi, wahai saudaraku. Dia pegang satu barang kan. Kam, nak tunjuk kata hebat ni. Kam tu berapa? Arab tu kata khamsa riyal. Dia pun khamsa. Berapa ni khamsa? Wahid isnani thalatha arba' 5 riyal. Dia nak minta kurang, minta 4. Dia pun 4. Arab kata apa? Oh, dia teringat Ustaz. Tahu dia teringat. Para penonton tahu dia teringat apa? Usalli fardul Aisha 4. Oh, 4. Betul lah. Dia pun 4 riyal. Arab tu kata, khudh, ambil, khalas. Oh, betul dia kata. Dia pergi satu kedai lagi, dia cerita tuan-tuan. Santai-santai. Dia pegang, kam. Arab tu kata 4 riyal. Dia tahu dah tadi 4 riyal. Jadi nak tukar 3 riyal. Usalli fardul maghribi talata. Talata kan Arab kata talata. Dia pun salasa riyal. Khalas, dia kata khud. Dia kemudian ambil lah. Dia try sekali lagi. Pergi kedai tu, pegang. Kam. Arab tu kata talata. Arab disebut talata. Dia tak sebut salasa. Sebab tu Arab ni dia susah nak sebut. Contohnya polis, dia akan sebut bulis. Bulis kan? Bulis. Dia tak boleh sebut fa. Kalau polis, bulis. Kalau pahang jadi bahang. Kalau Penang jadi benak. Bineng. Kalau Perak, jangan sebut. Orang penonton marah nanti tuan-tuan. Jangan sebut. Tapi nak bagi tahu kata, dia pun pegang. Talang. 3 ringgit. Dia nak minta 2 riyal. Macam mana dia buat? Dia teringat usalli fardal subhi raka'ataini. Dia pun raka'ataini riyal. Tiba-tiba Arab tu cakap Melayu. Cik, orang tak cakap macam ni lah, cik. Dia tak cakap raka'ataini riyal. Dia kata isna riyal. Allah, rupanya Arab boleh cakap Melayu, tuan-tuan. Itulah dia jenaka daripada UAK Malam Raya, kita kata Malam Raya. Ini bukan perawi mana-mana hadis saja, jenaka untuk tuan-tuan. Hibur-hibur Malam Raya. Alhamdulillah. Apa kita nak buat selepas haji, itu yang penting, keikhlasan kita. Keikhlasan. Jadi kalau tadi kita berbicara berkenaan dengan kurangkan bercakap sampai memberi kesan kepada kita kena hilang sifat wara' tu, dan akhirnya apa implikasi yang saya nak sebut adalah mati hati kita. Baiklah Ustaz. Sementara itu Ustaz, kita nak melihat khabar dari Mekah bersama Abang Cik Ustaz. Kita yang tak pernah jemu. Setiap malam bersama dengan kita. Allahu Akbar. Silakan Abang Cik. Silakan Abang Cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah, Pengurusan Badan Kasih Abadi. Hari ini Banci dari segmen Khabar dari Mekah ingin menunjukkan anda perjalanan yang dirindui. Kebiasaan lorong-lorong ini dipenuhi dengan bas umrah, bas haji, tetapi lihatlah sendiri betapa kosongnya. Kalau sesiapa yang pernah menjalani ataupun berjalan ke kawasan ini pasti mengetahui jalan ni penuh dengan manusia dan juga kenderaan. Di sebelah kiri pula Banci, sesiapa yang pernah duduk di hotel sekitar Safwa Tower, dekat sinilah detik-detik indah apabila bas parking di hadapan ni menurunkan jemaah. Kita dah nampak terus ke Masjidil Haram. Okay, Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Azhar, pernahkah anda duduk di Hotel Safwa Tower ni? Bila turun-turun tu ada tak jerkah jemaah? Okay, kita menyusuri ke kawasan yang lebih redup kerana terlampau panas sekarang dalam 50 Celsius. Inilah kedai-kedai cenderahati ataupun farmasi yang boleh kita dapati. Okey, kalau ke sini pun ada sebenarnya kedai emas. Ada 2-3, tetapi boleh kita lihat kedai emas masih ditutup. Kedai emas masih ditutup. Okay, kita akan meneruskan perjalanan sampai ke pintu Masjidil Haram. Inilah suasana. Dan kebanyakan jemaah yang ingin masuk ke solat di Masjidil Haram sekarang ni hanyalah pintu Ajiat sahaja dibuka. Pintu-pintu lain masih ditutup. Banyak pagar-pagar telah dibuat, dipasang untuk menjaga keselamatan semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang akan datang dalam program Labbaik Allah, Pengurusan Badan Kasih Abadi. Ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tu dia. Banci tunjukkan kepada kita situasi dia. Sepatutnya Ustaz, kalau actual ataupun sebenar punya keadaan, ramai ni tempoh ni, ramai. Tapi dengan faktor COVID ni, maka tinggal tak berapa orang. 60,000 aja. Jadi yang penting Banci tanya Ustaz, Ustaz pernah cekah kot tu Ustaz? Itulah tempat yang dia orang duk jumpa saya. Tapi untuk makluman tuan-tuan, semua hotel dekat situ telah pun ditutup dah. Dan di jenama baru diberitahu. Jadi kita mengharapkan Ustaz, mungkin faktor lepas pada ibadah haji selesai ni Allah akan menggunakan kepada kita sinar baru khususnya dalam ibadah rukun Islam kelima ni insya-Allah. Baik Ustaz, berbicara tentang apa selepas haji dan tentunya satu perkara yang perlu kita tekankan kerana tadi Ustaz sebut ikhlas itu hingga akan menjadikan amalan kita sah ataupun diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau kita lihat jemaah kita berada di Tanah Haram, sekarang mereka ada yang menyempurnakan keseluruhan hari tasyrik. Tapi jemaah kita di Malaysia, apa yang kita boleh buat daripada ibrah apa selepas haji ni Ustaz? Betul. Ada di kalangan kita yang pergi haji kan. Pergi haji mereka alhamdulillah selalu i'tikaf, balik teruskan sambungkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita nak tengok mereka selalu baca Quran di rumah Allah para penonton, tapi balik Quran dah tinggal dah ya Allah. Sedangkan Quran tu apa tuan-tuan? Peguam bela kita di alam barzah kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran tu akan bagi syafaat pada orang yang bacanya. Ada di kalangan kita alhamdulillah lalu dekat ruang masjid tu mesti tengok orang sapu sampah, selalu derma. Tapi kita balik Malaysia dah tak ada derma dah. Kan? Dah tak ada dah nak bagi. Allah tuan-tuan. Selepas haji kita, ada di kalangan kita Allahu Akbar selalu berkata umrah. Umrah saja. Tapi balik kan umrah, sifatnya umrah tu balik dah tak ada dah. Dah tak ada. Betul Ustaz, sebab tu
Kalau kita ingat dalam pembacaan kita kitab Ghayatul Murah fi Kaifiyatil Ada'il Haji Islam karangan Syekh Fatani, juga menyebut tanda seseorang itu hajinya ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia sabar dengan ujian. Sabar dengan ujian. Selain pada apa yang UAK sebut tadi, kita berzikir, berdoa, bersedekah, antaranya sifat sabar tu kena ada. Beza. Sebelum pergi haji ni mungkin bengis, mungkin pongoh, orang kata pongoh, garang. Itu ramai. Tapi lepas balik pada haji beza Ustaz. Maknanya dia sabar, dia tenang. Itu yang kita nak. Apa bila sebut haji tentang sabar ni, as-sabru salasatun kan. Sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah. Kita nak buat haji kena sabar, nak tawaf semua nak. As-sabru 'alal musibah, ni sama musibah menimpa kita, sabar. As-sabru 'alal maksiyah, nak buat maksiat pun kita sabar. Jadi insya-Allah kesabaran itu menjadikan kita hebat maksiat Ustaz kan. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita dah berada di penghujung. Kita tinggal lagi 2 episod je Ustaz nak. 2 episod tuan-tuan, tolong share nak bagi tahu tuan-tuan. Tolong share ramai-ramai dalam Facebook. Nah, 2 episod lagi ya. Tolong share ramai-ramai insya-Allah. Okey, tolong teman kami, tolong teman kami. Insya-Allah. Baik. Jadi kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. Insya-Allah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom ayuh sama-sama kita menonton, kita menhayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. Insya-Allah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. لبيك اللهم لبيك. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensenal kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang pahala orang tu. Pendakian kami bermula jam 3 pagi. Suasana yang agak gelap, tapi pemandangan dari atas Jabal Nur ini sangat memukau hati kami. Sempat kami menunaikan solat subuh berjamaah di atas Jabal Nur ini. Di Jabal Nur inilah Rasulullah SAW menyendiri di tempat yang dinamakan Gua Hira. Baginda menyendiri di Gua Hira kerana menghindari kemusyrikan dan kebiadaban yang terjadi di kota Makkah sebelum kenabiannya.
Tujuan Nabi SAW menyendiri adalah untuk mendapatkan kekhusyukan dan menghindari hingar-bingarnya kemaksiatan yang melanda kota Makkah di kala itu. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW dimulai dengan satu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, baginda melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Surah pertama yang diturunkan di Gua Hira ini menyaksikan pertemuan antara malaikat Jibril bersama baginda. Menjadi lumrah pada para pengunjung yang berjaya mendaki Jabal Nur ini menunaikan solat sunat sewaktu di puncak ini. Dalam Tarikhul Ahadis wal Ahwalun Nabawiyah, Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah, Profesor Dr. Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan Nabi SAW pernah mengerjakan haji, pernah mengerjakan umrah sepanjang berada di Madinah sebanyak 4 kali. Betul. Kali pertama pada tahun 6 Hijrah, waktu mana Nabi SAW terhalang dan berlakunya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dan kali kedua ketika mana 7 Hijrah Nabi dapat sampai ke Mekah kerana hasil daripada perjanjian damai di antara Madinah dan Mekah. Dan kali ketiga berlaku pada 8 Hijrah, iaitu ketika mana peristiwa Fathul Mekah. Dan kali terakhir, kali keempat berlaku pada 10 Hijrah waktu Nabi SAW mengerjakan ibadah haji Hajjatul Wada'. Alhamdulillah tuan-tuan penonton sekalian, kita baru menyaksikan video Gua Hira ataupun Jabal Nur. Dan apa yang kita nak sebut dalam perbincangan kita, apa selepas haji, di situlah turunnya ayat firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya tuan-tuan sidang penonton, bila kita selesai buat haji, itu bukan satu tanda yang kita dah selesai misi sebagai seorang hamba. Sebab apa Ustaz? Allahu Akbar. Gua Hira ni, saya kalau bawa jemaah tetap saya akan naik ke atas. Bila naik ke atas, ada di kalangan jemaah yang solat dalam gua tu. Saya pun tak tahulah apa dia solat itu kan. Mungkin dia nak solat sunatan gua apa. Tapi tak ada. Kita solat sunat duha kan. Itu nak tahulah, bukan ada solat sunat gua ke tak adalah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, menunjukkan bahawa pentingnya para jemaah ambil iktibar bagaimana Nabi SAW Iqra itu. Maksudnya kita kena belajar, menuntut ilmu. Balik jangan kata hebat dah dapat title haji. Tetapi ilmu kena tambah. Sebab Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk jalan nuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk masuk syurga. Sebab itu pentingnya tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, selepas balik daripada haji, belajar. Terus belajar. Bukan nak jadi ustaz, tapi untuk diri kita persiapan. Kan, persiapan kita di akhir paling simple pun tuan-tuan, kita perlu memberi penekanan sebagai seorang a Muslim, 3 ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Baiklah Ustaz, kita ada soalan daripada penonton. Para penonton yang tak pernah jemu untuk bertanya soalan. Kita jemu jawab. Kita dengarkan, kita tengok apakah soalan tersebut. Ustaz, selalu kita tengok masa musim-musim haji ni, ada dekat posting-posting kat Facebook, Instagram, selalu orang pamerkan sekeping kertas yang terdapat nama seseorang kat situ. Ada juga doa yang macam berpeluang ke tanah suci kemudian hari. Adakah ini adalah satu perbuatan kurafat juga Ustaz? Masya Allah. Ada soalan. Itu sedap suara tadi. Wow. Tapi rasa lembut suara tu, mendayu aja. Sesuai lah untuk carikan jodoh untuk dia. Patut kita tak jerkah malam ni. Baik, betul soalan tadi. Maknanya kita faham itu antara kreativiti lah. Bukan, sekarang ni trend baru. Dia orang tulis nama Ustaz pergi Mekah. Okey, ini anak saya Ustaz, tolong doa ajak. Ya. Jadi nak pastikan doa tu betul atau tidak doa kan. Jadi dia pun duduk depan Kaabah tu, pegang tu, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Dia buat macam tu lah, dia buat macam tu. Ada Ustaz no? Ada. Soalan tadi memang betul berlaku. Bukan saya tengok, dia orang bagi kat saya. Pegang tu kita pun doa lah kan. Sebab apa? Sebab dah salam kait dah. Kalau tak doa tak ada bukti. Maknanya Ustaz kita sebut tu sebagai kreativiti lah Ustaz. Ya, kreativiti sebenarnya. Kreativiti memang tidak ada masalah. Tak ada masalah pun. Yang penting jangan anggap itu sebagai satu ritual yang wajib bukan dilakukan. Bukan benda yang wajib, benda yang mesti buat dah. Sekadar kreativiti sahaja. Okey, baik.
Selfie. Okey Ustaz. Jadi kalau nak selfie macam mana pula Ustaz? Selfie pun tidak ada masalah. Cuma kalau kata pengalaman saya lah Ustaz dengan guru saya banyak kali tekankan kepada kami kalau boleh selfie tu jangan sampai menghalakan punggung ke Kaabah. Itu satu kes. Adab kita. Yang kedua maknanya kalau kita mungkin boleh sebut contoh macam kalau Kaabah sini maknanya kita bukan beginilah tapi mungkin mengiring sedikit. Itu antara adab saja. Dan tapi yang paling penting Ustaz di Qubatul Khadra di makam Rasulullah antara perkara yang mungkin boleh kita tekankan kepada rakan-rakan kita janganlah sampai kita berselfie sampai tahap hilang adab kita. Betul. Kita waktu tu kita nak berdoa. Itu kita akan bincang nanti dalam siri kita yang terakhir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perpisahan. Jangan tuan habis semua, habislah mudai. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Yalah, kita berbicara tentang apa selepas haji. Tentu tuan-tuan sidang penonton dapat mengambil banyak pengajaran dan apa yang dapat saya ulang balik sebagai penghujung di penutup episod kita kali ini tentang ikhlas, tentang bagaimana kita menjadikan falsafah Iqra tadi sebagai permulaan misi dan visi kita as a hamba Allah Taala. Apa yang kita buat masa di Mekah, di Madinah, kita bawa balik, kita akan teruskan. Itu nama istiqamah. Itulah yang kita nak sebutkan apa selepas haji. Bukan hanya sekadar menjunjung title, tapi menjunjung falsafah haji itu sendiri. Baiklah, Ustaz, sebagai penutup Ustaz, seperti mana biasa, kita nak mengajak para penonton kita sambil-sambil makan daging korban letak Ustaz, kita sama-sama doa insya-Allah. Jangan lupa ingat saya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما كان لك فاغفر لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. Ya Allah, ampunilah kesalahanku terhadapmu dan apapun kesalahanku terhadap makhlukmu. Bebaskanlah aku darinya, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, terhindar dari yang haram dan dengan berbuat taat kepadamu dari perbuatan derhaka dan dengan nikmat kelebihanmu dari mengharapkan orang lain selain darimu. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Selesai dah program kita. InsyaAllah kita ada lagi berbaki 2 episod. 2 episod. Jadi tuan-tuan terus setia dengan Labbaik Allah insya-Allah. Jangan lupa share ramai-ramai dalam Facebook anda untuk kita memeriahkan program Islam di TV Al-Hijrah ni. Dah tentulah Hijrah. InsyaAllah. First time masuk TV. InsyaAllah. Jumpa malam esok pukul 10 malam. 10 malam. 2 siri lagi. Tetap kena bersama dengan kami. Walaupun tuan-tuan makan daging korban. Kami belum lagi. Pantun. Woi. Jom. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pantun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku persembahkan talbiah ini walau jauh ku tetap rindu. Ku dadahkan doa ini agar dapat ku berlari ke rumahmu. Rindu padamu oh Baitullah, kuatkanlah iman kami atas ujianmu yang kau beri. Kau tutup segala jalan untuk